Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada yang hadir hari ini. Okay, untuk hari ini kita akan masuk 9.4 hubung kait jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Bagaimana jenis permukaan pada objek itu menyebabkan kadar penyerapan dan pembebasan haba berbeza. Kat sini ada teacher tunjukkan dua jenis topik leda yang berwarna hitam gelap dan putih berkilat. Yang manakah menjadi pilihan anda? Kita akan tengok bagaimana warna tu memberi kesan kepada penyerapan dan pembebasan haba. Kita nak tahu juga kenapa tangki dicat dengan warna cerah. Tangki minyak lori ni, kenapa dia dicat warna-warna cerah? Kenapa permukaannya berkilat? Puncanya ialah sifat kepada warna itu. Warna cerah dia merupakan penyerap haba yang lemah. So, kurang haba diserap oleh tangki minyak menyebabkan kurang pemanasan berlaku, penyejatan petrol akan berkurang. So, dia mengurangkan risiko kebakaran sama. Sebab bila penyejatan berlaku, penyejatan haba, apa yang berlaku? Haba diserap oleh permukaan objek. So, menyebabkan kandungan yang berada di dalam objek itu makin lama dia akan menjadi panas. Panas dan berlaku penyejatan kepada cecair yang berada di dalam tangki. Jika dia menggunakan permukaan yang berwarna putih, maksudnya tangki tu dicat dengan warna putih, apa yang berlaku ialah haba ini akan dipantulkan. Maksudnya penyerapan haba akan menjadi rendah sebab warna putih dia kurang menyerap haba. Warna putih dia kurang menyerap haba. So, menyebabkan kuranglah berlaku penyejatan di dalam tangki minyak itu. So, secara teorinya, objek gelap merupakan penyerap haba yang baik manakala dan pembebasan haba yang baik. Diserap dan dibebaskan haba yang baik. Objek putih berkilat pemantul haba yang baik. Secara teorinya, objek gelap dia dapat menyerap haba dengan baik, dia membebaskan haba dengan baik, manakala objek putih berkilat pemantul haba yang baik. Cuba ini adalah eksperimen yang dijalankan kalau di sekolah lah. Kita akan guna bekas yang kita spray warna berbeza. Kita masukkan air dan kita masukkan termometer. Cuba buka muka surat 146. 146. Tuliskan tarikh hari ini. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah keadaan permukaan objek ataupun warna permukaan objek. Bergerak balas adalah kenaikan suhu, manakala yang dimalarkan adalah jarak
dari sumber haba. Jarak dari sumber haba tu kita kena pastikan dia sama. Ataupun kita buat begini sama dengan muka surat 147. Yang mana kita letak air panas di dalam tu. Okey, kita letak atas bongkah kayu dan kita catat perubahan suhu. Kita nak tengok permukaan mana yang membebaskan haba dengan baik. Bila dia dapat bebaskan haba dengan baik, maksudnya suhu tu semakin cepat berkurang. Okey, maksudnya kita ada dua set. Sama ada kita panaskan, kita dedahkan kepada haba ataupun haba yang berada di dalam bekas. Okey, faham Set A, haba dari luar. Set B, haba dari dalam. So kita nak tengok kenaikan dan penurunan suhu. So dalam jadual keputusan kamu boleh tinggalkan dulu kosong. Nanti kita masuk sekolah baru kita sambung buat. Perbincangan keadaan permukaan manakah yang menyerap dan membebaskan haba dengan cepat. Okey. Permukaan berwarna hitam. Okey, permukaan hitam dan kusam. Okey. Permukaan hitam dan kusam. So kalau kita tengok yang ni, haba daripada luar sama ada di bawah ataupun daripada tepi sebab konsepnya haba itu dia secara sinaran kan. Okey, ini set A. Objek gelap menyerap haba lebih baik dari objek putih. Maksudnya permukaan gelap ni diserap haba lebih baik, maka suhu akhir dia lebih tinggi. Okey, muka surat 148 atas tu dalam set A, kenaikan suhu air dalam tin yang gelap dan kusam adalah lebih tinggi daripada tin putih berkilat. Okey. So nak menunjukkan warna hitam menyerap haba lebih baik daripada warna putih. Okey, ini untuk set B. Set B, air panas berada di dalam. So kita nak tengok proses pembebasan haba. Okey, set B, penurunan suhu air dalam tin gelap dan kusam adalah lebih tinggi daripada tin putih berkilat. Maksudnya bila haba di dalam, kita nak tengok yang mana turun dengan lebih cepat. So kita tengok objek gelap dia membebaskan haba lebih baik daripada objek putih. Okay. Nombor 2, bagaimanakah haba hilang daripada permukaan tin set B? Okay, set B ni bagaimana haba hilang? Haba boleh hilang, okay, aliran haba hilang melalui sinaran. Sinaran daripada semua permukaan objek. Sama lah juga kalau dalam cawan teacher ada air panas. So bagaimana haba hilang daripada air panas itu? Secara sinaran. Okay. Kalau cawan ni perolakanlah sebab teacher tak tutup. Kalau set dalam eksperimen ni ditutup. So bila ditutup perolakan kurang. Okay. Seterusnya. Okay, ini nak menunjukkan permukaan hitam dan gelap, haba turun lebih cepat daripada putih berkilat. So, terbukti bahawa dengan melalui eksperimen, objek gelap dia menyerap haba lebih baik, dia membebaskan haba lebih baik. Dia serap pun baik, dia bebaskan pun baik. Objek putih berkilat, dia pantul haba dengan baik. Okey, secara aplikasinya dalam kehidupan seharian, yang manakah pilihan terbaik
untuk warna cat rumah. Okey. Ini kita kena tengok konsep di mana rumah itu dibina. Kalau di kawasan yang macam Malaysia, kita panas. So kita nak cat rumah warna apa? Warna cerah ke warna gelap? Kalau orang yang tinggal di kawasan yang sejuk, dia nak cat rumah warna apa? Okay, so kamu kena bijak menjawab soalan dan menerangkan warna itu memberi kesan kepada penyerapan, pembebasan atau pemantulan haba. Okey, di tempat yang panas, manakah pakaian yang lebih sesuai dipakai? Kemeja berwarna putih atau kemeja berwarna hitam? Okey, konsep ni sama semasa kita hari sukan. Kamu bersukan merentas desa. Okey, pakaian warna apa yang lebih sesuai? Kita kena tengok, kita nak guna warna putih. Kenapa baju sekolah kamu berwarna putih? Sebab kat Malaysia ni panas. So bila panas, baju yang berwarna putih merupakan penyerap haba yang lemah. So dia pemantul haba yang baik. So murid-murid akan menjadi kurang panas apabila berada di sekolah. Okey, konsep haba dalam kehidupan seharian, kamu ada TP6 kat sini, muka surat 148. Okey, untuk TP6 bab ni adalah membina, mereka bentuk bangunan hijau. Okey, bangunan konsep rumah hijau adalah konsep yang memelihara alam sekitar dan mengurangkan kesan terhadap alam sekitar akibat pembinaan, sesuatu pembinaan. So kalau bangunan, bagaimana bangunan itu dibina tapi dapat memelihara alam sekitar. So kriteria dia ialah rancang tapak dan pengurusan yang mampan, bahan dan sumber, kecekapan air, inovasi, kecekapan tenaga. Bagaimana menjimatkan tenaga, bagaimana menjimatkan air. Bagaimana peredaran udara dia tak memerlukan guna aircon. Air dia jimat. Konsep tu. Okey, penggunaan, ini teacher baca daripada buku muka surat 148. Bila ada pengaliran air, peredaran udara dan cahaya yang baik, berlaku kecekapan tenaga pada bangunan yang direka dan penggunaan pembinaan bangunan adalah dari bahan kitar semula. So ni teacher akan buka TP6 ni, teacher serahkan kepada kebijaksanaan, kreativiti kamu untuk reka bentuk rumah hijau. Okay, kamu reka sebuah bangunan yang mana bangunan itu mempunyai ciri-ciri bangunan rumah hijau. Gunakan barang-barang kitar semula. Okay, gunakan barang-barang kitar semula yang ada di kawasan rumah. Boleh bina. Jika dah siap, jika dah siap, kamu boleh videokan, ceritakan tentang bangunan itu. So boleh bagi teacher boleh terus key in markah kamu TP6. Okey, sekarang kita nak tengok latihan. Latihan muka surat 149. So bila buat sama-sama dengan teacher, dah terus boleh. Dah tak perlu pening kepala dah nak buat. Okey, soalan nombor 1. Minta maaf. Okey. Soalan nombor 1. Kunal. Okey. Kunal menuang air kopi panas. So air kopi tu panas di dalam 4 cawan yang dibalut
dengan tuala yang berbeza. So yang manakah mengalami kehilangan haba? Ini merujuk kepada ciri bahan dan sebagai penebak haba. So kita ada tuala putih, tuala hitam, hijau dan kuning. Oh sorry, ini tentang warna. So yang mana hilang haba dengan lebih cepat? Okay. So warna apa yang membebaskan haba dengan lebih cepat? Tu yang tadi kita baru belajar, warna hitam. Okay, maksudnya haba dibebaskan dengan cepat. Okay, nombor 2. Mengapakah coklat, coklat yang kita beli tu dibalut dengan keranjang aluminium? Warnanya perak kan? Berkilat. Okay, kenapa? Okay, sebab warna ini dapat mengurangkan pembebasan haba. Mengurangkan penyerapan haba. So coklat tu kan cepat cair. So bila haba tu terpantul, kuranglah kesan coklat tu nak melebur tu. Okay, nombor 3. Raja 1 menunjukkan proses L di mana air sedang dididihkan. Air sedang dididihkan. Okay, nampak gambar ni. Antara berikut yang manakah benar tentang proses L? Okay, nampak ada 2. Satu gambar yang macam ni. Satu gambar macam ni. Okay, ini adalah gambar perolakan. Nampak? Arus perolakan dalam dalam apa ni? Periuk ni. So ini adalah sinaran. So yang manakah yang benar? Yang benar, adakah ini merupakan proses konduksi? Okay. Boleh berlaku dalam keadaan vacuum. Haba pemindahan haba melalui arus perolakan berlaku tanpa sebarang medium. Okay, kita nampak soalan ni ada masalah sikit. Sebab kita ada objek, kita ada, so bila ada objek ini tetap konduksi. So jawapan dia A. Jawapan dia semua betul. Sebab ini sinaran, perolakan pun berlaku, konduksi pun betul. So semua betul. Okay. Okay, nombor 4. Apakah contoh penebak haba yang betul? Okay, yang manakah merupakan penebak haba? Ni senang je, kayu. Sudip kayu. Sebab dia kurang menyerap haba. Okay. Raja 1 menunjukkan 2 keadaan kabel elektrik. Tandakan cara pemasangan kabel elektrik yang betul. Ini konsep pengembangan dan pengecutan cirim. Okay, yang mana yang betul? Yang ini. Kenapa kena dalam keadaan kalau penulisan kamu kita tulis kendo? Kabel elektrik, okay, ni penerangan dia. Kabel elektrik bila hari panas dia akan mengembang dan longgar. Okay, bila hari panas dia akan mengembang dan longgar. Manakala bila hari sejuk dia akan mengecut dan meregang. Oleh itu kabel elektrik perlu dipasang secara longgar ataupun kendur untuk membolehkan pengembangan dan pengecutan kabel berlaku. Kalau pasang tegang macam ni, dia akan mudah putus. Okay. So, untuk soalan muka surat 150, Raja 1 menunjukkan perbualan antara 2 murid yang bersiap untuk menyertai acara merentas desa. Nasib baik baju larian tahun ini berwarna putih. Kalau warna hitam, habislah kita. Okey.
apakah maksud kamu? Apa maksud Fad yang bercakap ni? Kenapa dia kata lebih baik warna putih? Okay, macam teacher terang tadi. Okay, konsep dia. Sekejap teacher tukar daripada ni senang. Macam ni. Konsep dia, bila guna warna putih, okay, baju yang berwarna putih merupakan penyerap haba yang lemah dan pemantul haba yang baik. Okay. 2 markah kat situ kan? Okay. Apa kesan dia? Okay. Maka mereka kurang panas ketika berlari. Jadi dia akan kurang panas ketika berlari. So konsepnya macam mana kamu pusing ayat pun ikut pada kamu, tapi pastikan poin yang ni, warna putih, penyerap haba yang lemah, pemantul haba yang baik. Untuk kita pilih penyerap ke, pemantul ke, pembebasan ke. Penyerap dan pemantul mesti melibatkan haba daripada luar. Kalau pembebasan haba, mesti haba tu dari dalam. Okay. Seterusnya setelah berlari selama setengah jam, Chad mula berasa bahang daripada matahari yang panas terik. Okey. Namakan proses yang membolehkan bahang dirasai oleh Chad. Okey. Haba diterima daripada matahari itu melalui proses sinaran. Okey, proses apa? Proses sinaran. Okey, seterusnya semasa berlari, mereka melewati beberapa bangunan yang berkonsepkan rumah hijau. Jelaskan ciri-ciri bangunan yang mungkin dilihat oleh murid tersebut. Dia nak jawapannya ciri 3 tadi. Ciri apa yang nak membolehkan bangunan itu dikelaskan konsep bangunan hijau. So mesti mempunyai kecekapan tenaga. Mesti menjimatkan air. Okey, menggunakan bahan-bahan kitar semula. So, ni banyak pilihan jawapan. Okey. Yang pertama, mempunyai kecekapan tenaga. Konsep kecekapan tenaga maksudnya diguna, mungkin tenaga, dia ada guna tenaga solar, guna panel solar. Okay, jawapan lain boleh juga dia menggunakan bahan kitar semula. Penggunaan bahan bina dinding tu mungkin daripada plastik, blok plastik. So, apa lagi? Menggunakan kecekapan air. Maksudnya dia guna air, mungkin sumber dia kebanyakannya air hujan. Apa lagi? Sistem perudaraan boleh, pencahayaan pun boleh. Okey, seterusnya sebab nak 3 markah kan. Bawah nyatakan contoh bahan yang merupakan penyerap haba dalam kehidupan seharian. Okey, dalam hidupan kita ni kita guna bahan apa sebagai
penyerap haba. Okay. Penyerap haba kita dalam, kita ada peti ais. Peti ais kita ada bahan yang sebagai, kita panggil agent penyejuk. Gas yang terbebas dalam peti ais tu adalah gas yang bersifat penyejuk. So dia menyejukkan peti ais. Okay. Ada contoh lain? Apa lagi? Okay. Kita tengok bila pengalaman teacher beli buah daripada overseas. Dia letak dalam, okay, kita panggil bekas polisterina tu. Okay, bekas tu, tak nampak sangat ni. Okay, bekas polisterina tu kan dia kurang menyerap haba dan dalam tu diletakkan bahasa Inggeris dia ice pack. Melayu dia ais kering. Okay, konsep ais kering jadi dalam satu bekas. Malas pula teacher nak pergi ambil kat dapur tu. So bungkusan ais kering ni dia akan menyejukkan buah itu. Okay, ice pack. Okay, habis untuk latihan kita. Seterusnya, ini contoh soalan PT3. Okay, rumah Encik Kamal berasa panas. Jadi dia menggunakan kipas dan pendingin udara untuk menyejukkan rumahnya. Tapi pembelanjaan elektrik tinggi. Okay, soalan, Encik Kamal ingin mengecat dinding luar rumah dia. Warna apakah yang sesuai? Supaya rumah dia lebih sejuk. Jelaskan jawapan anda. Cik Kamal juga ingin mengubah suai ruang tamu supaya lebih sejuk dengan menggunakan tenaga elektrik yang minimum. Lakarkan. Bila lakar kamu kena lukis dan label. Pengesuaian yang perlu dibuat dan terangkan alasan anda. Ini soalan PT3 lah, level PT3. So kita tengok pada jawapan. Okay, warna yang sesuai untuk dicat adalah putih ataupun kita tulis cerah berkilat. Sebab dia kurang menyerap haba dan memantul haba dengan lebih baik. Okey, pengubahsuaian yang sesuai. Soalan B, kita membuat lubang udara. Okey, kenapa kita buat lubang udara di atas? Sebab udara panas berlaku perolakan, dia akan bergerak ke atas kan. Okey, so dia kurang tempat, dia mudah mengalir keluar. Okey, itu saja untuk hari ini.